Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada anda semua yang menonton live kita pada malam ini. Hai semua, apa khabar hari ini anda? Semua berada dalam keadaan yang sihat sejahtera, bahagia, ceria dan juga dijauhi daripada penyakit COVID-19. Alright, so topik kita pada malam ini adalah jangan memporak-porandakan kebahagiaan keluarga dengan membuat keputusan mengikut emosi. Okay, so dengan topik ni kan, berapa ramai yang dekat luar sana yang dia bila dia marah, bila dia sedih ke, bila dia down, kan kadang-kadang kita biarkan emosi ni menguasai diri kita sampai kan kita buat keputusan yang orang kata tak masuk akal, kan? Jadi bila kita mengikut emosi, kita buat keputusan yang tak masuk akal, takut-takut benda ni dia akan memporak-porandakan kebahagiaan keluarga, memporak-porandakan kebahagiaan dengan pasangan, dengan ibu bapa, dengan anak-anak. Jadi ini adalah 3 cara yang saya akan berikan kepada anda semua, 3 cara tips. Tips lah yang paling mudah untuk you gunakan supaya kita boleh membuat satu keputusan tu dengan rasional, dengan tenang, dan kalau mengikut emosi pun insya-Allah terkawal emosi tu supaya kita tidak menyesal dengan keputusan yang kita buat. Sebabnya kadang-kadang keputusan yang kita buat ni dia boleh orang kata memberi kesan yang mendalam terhadap diri kita, terhadap orang-orang yang kita sayang, ataupun memberi kesan jangka masa yang panjang. Okay, jadi bila kita ada peristiwa-peristiwa macam ni yang kita pernah dengar kawan-kawan kita ke yang buat keputusan mengikut emosi tanpa sempat untuk berfikir panjang, kan? Mungkin time tu dia tengah sedih sangat, mungkin time tu dia tengah marah sangat, dia tengah down sangat, sampaikan bila dia buat keputusan dia terlalu mengikut emosi dan akhirnya keputusan tu dia merosakkan diri sendiri, orang-orang yang tersayang, kawan-kawan. Tapi yang paling malang sekali adalah bila keputusan yang kita buat mengikut emosi tu terkena paling teruk. Yang memberi kesan paling teruk adalah kepada diri kita sendiri. Dan juga yang kedua yang teruk adalah kepada orang-orang yang kita sayang. So, siapa je yang dalam, orang kata dalam kehidupan ni, dalam dunia ni yang nak tengok dia punya insan-insan tersayang ni disakiti, betul? Jadi kita kena elakkan benda-benda macam ni. Alright, so tip yang pertama sekali bila kita buat keputusan, okay, bila kita tengah down, bila kita tengah marah ke apa semua, yang pertama sekali apa yang you all kena buat adalah kita kena ambil masa untuk berfikir. Ambil masa untuk berfikir sejenak, dan kemudian you cuba fikir balik adakah keputusan yang you buat ni apa kesan dia untuk 1 minggu yang akan datang, 1 bulan yang akan datang, ataupun yang paling sedekat-dekatnya apa yang akan terjadi kalau you buat keputusan hari ini, esok tu apa kesan dia. Jangan ada orang kata kita bila buat keputusan ni kena fikir panjang, betul? Ada yang kata panjang tu berapa lama? Panjang tu 6 bulan ke hadapan, 1 tahun ke hadapan, betul? Tapi kita kena bermula dengan waktu yang dekat dulu. Sebagai contoh macam yang saya kata tadi, bila you nak buat keputusan, you kena revise balik. You kena bayangkan kalau kita buat keputusan yang kita rasakan betul pada hari ini, apa impact dia pada hari esok. Kita gunakan teknik satu. Okey, satu ni 1 hari esok, apa kesannya pada 1 minggu yang akan datang, apakah kesan dia pada 1 bulan yang akan datang, ataupun 1 tahun yang akan datang. Jadi you kena tengok benda tu, adakah keputusan yang kita rasa benda tu betul boleh membawa kebaikan ataupun boleh membawa ke arah yang lebih tak baik. Sebagai contoh, kan bila kita marah dengan kita punya ahli keluarga, kan tak kisahlah, kadang-kadang maybe sebab orang kata contoh macam adik-beradik ke apa kan, contoh kadang-kadang kita marah sebab kita nak tengok TV, kan? Tapi adik kita ke abang kita ke kakak kita ke ambil remote TV tu, dia tengok rancangan dia, kan? So kita pun rasa marah sebab kita dah tunggu lama ni, kan? Jadi apa yang kita rasa ni, kita rasa marah sangat, kita ambil remote tu, kita campak kat lantai, kan? Kita campak dekat lantai ke, ataupun you campak remote tu kena kat TV dan mengakibatkan remote tu pecah, mengakibatkan TV tu pecah. Jadi dekat sini agak-agaknya apa keuntungan yang you dapat?
Selalunya kalau kita tanya soalan ni dekat orang yang tengah marah, kan apa yang dapat untung kalau buat macam ni? Selalunya orang akan kata, biarlah, puas hati. Itu je lah. Kan, puas hati je. Tapi kesan dia, contoh TV rosak, you kena baiki. Kalau you tak boleh baiki, you kena beli baru. You kena keluar duit beratus, beribu. Kalau rosak remote, you kena keluar pula time-time tengah COVID-19 ni. Siapa je yang nak keluar pergi ke kedai nak beli barang-barang semua tu tak? Sebab you kena jaga you punya kesihatan. Jadi sebelum kita buat satu keputusan mengikut emosi ke apa, you kena tengok balik, you kena revise balik. Adakah benda ni membawa kebaikan ataupun membawa keburukan. Lepas dah baling remote dekat lantai, lepas dah baling remote dekat orang kata dekat TV, you kena tengok balik. Itu satu kos lah. Kos tu you kena keluarkan duit lah kan untuk you beli TV baru ke, baiki ke apa semua. Yang kedua adalah you kena tengok hubungan you pula dengan adik-beradik you. Adakah makin baik ataupun makin tak baik. Jadi itu adalah yang faktor-faktor yang kita kena ambil peduli. Alright, so yang kedua. Yang kedua adalah kita kena tenangkan diri dan juga kita kena tenangkan minda kita. Kita kena tenangkan diri dan juga tenangkan minda kita. So bila kita tengah marah ni, serabut ni, kemudian tiba-tiba ada pula orang datang dekat you ni nak minta keputusan kan, dan tu urgent keputusan ni. So kita tengah marah ni, kita tengah emosi tak stabil ni, macam mana kan? Laki ke perempuan ke sama je. Jadi apa yang you kena buat, you kena tenangkan diri tu. You kena tenangkan minda you kena tenangkan diri you. Tak kisah melalui, kalau untuk agama Islam maybe you boleh pergi kat YouTube, you boleh dengar zikir-zikir, ataupun you boleh beristighfar, ataupun you boleh dengar lagu-lagu yang menenangkan, ataupun you boleh main alat muzik kalau you pandai, ataupun you boleh buat aktiviti-aktiviti yang orang kata boleh menenangkan diri you. Right. So bila you dah tenang, you dah stabil, kemudian baru kita buat satu keputusan. Macam tu. Alright. Sebabnya kalau kita tak tenangkan diri kita, kalau kita orang kata tak berada dalam satu keadaan yang rasional, kita akan cenderung untuk buat keputusan yang akan menyebabkan kita menyesal di hari yang lain. Alright. So contoh kalau kita tengah bergaduh dengan kita punya pasangan, kalau kita tengah bergaduh dengan kita punya orang kata ibu bapa, bergaduh dengan adik-beradik, pasangan ni untuk suami isteri saya ni bukannya pakar cinta ke apa, saya bagi tahu ni tentang dalam isu kekeluargaan. Okay. Alright. So bila kita tengah tak ada emosi yang bagus tu, tenangkan diri tu. Tenangkan diri. Lepas you dah tenangkan diri dengan macam-macam cara yang you rasa boleh buat, baru you buat satu decision. Dan juga kena pastikan decision tu boleh membawa ke arah kebaikan. Alright. So yang ketiga, yang terakhir sekali adalah kita kena jelas tentang matlamat kita. Sebagai contoh ini rasanya bergantung kepada semua orang, tetap mengikut situasi masing-masing. Sebagai contoh, kalau orang yang dia kerja, kan, kalau dia kerja, mungkin bos dia suruh dia buat kerja A, kerja B, kerja C, dia stres. Kan, bila dia stres, dia rasa nak marah. Kan, dia rasa frust. Kenapa asyik dia je kena kerja? Kan, orang lain semua ada banyak lagi orang, kita je yang kena kerja. So benda ni mesti ada orang yang pernah rasa kan. Jadi apa yang kita kena buat ialah kita kena jelas tentang matlamat kita. Sebagai contoh, kalau kita punya matlamat ni adalah untuk menyara kehidupan keluarga kita, kita tahu bahawa kerja inilah yang boleh memberikan kita gaji. Kan, dengan keadaan sekarang PKP ni, banyak company-company yang dia sedang mengurangkan kos, dengan tutup peluang pekerjaan kan, sebabnya dia nak kena berjimat dalam waktu PKP ni. Dan juga berapa ramai orang yang kita dengar dekat luar sana, berita-berita pun menyiarkan bahawa tahap pengangguran semakin tinggi. Jadi bila kita stres, ada bos bagi kita kerja, bagi ni, you kena fikir balik. Kerja ni dah yang boleh menyara kehidupan you dengan keluarga, yang boleh memberikan anak-anak you makan, yang boleh memberikan kebahagiaan kepada keluarga kita. Sebabnya bila kita nak beli barang, dia ada.
Kan bila kita nak beli barang ke, nak beli barang makan ke apa-apa, ada. Jadi kita kena tahu matlamat kita, kenapa kita buat benda ni. Jadi bila you dah jelas kenapa matlamat you buat benda ni, barulah you nak buat satu keputusan tu pun adalah secara rasional yang tidak menjejaskan you punya matlamat. Sebagai contoh, kalau you merupakan seorang student, kan, kalau student pula macam ni, kalau student maybe dia assignment banyak sangat, tapi kalau matlamat dia untuk graduasi on time, graduasi contohnya dia kena graduasi dalam masa 3 tahun, so dia kena habiskan benda tu semua dalam masa 3 tahun, so you akan berusaha untuk capai benda tu, betul tak? Sebab apa? Sebab you nak bahagiakan you punya parent, you nak parent you tersenyum bila tengok you punya kejayaan, you nak adik-adik you jadikan you sebagai model, bukan sebagai model untuk jadi ikon lah, jadi ikon kepada keluarga. Jadi bila ada satu keputusan yang you kena buat berkaitan dengan you punya graduasi ke, dengan belajar, sebab you stress kan, sebab you ada banyak assignment yang you kena buat, itu ni, so kita akan ambil keputusan yang boleh mencapai matlamat kita. Sebagai contoh, ada orang bila student ni dia fikir macam aku nak buat kerja ke ataupun aku nak tangguh. So itu pun decision kan, sama ada you nak ambil keputusan untuk buat kerja ataupun you nak buat keputusan untuk tangguh. Tapi bila you dah jelas dengan you punya matlamat, insyaAllah you akan ambil jalan yang terbaik untuk merealisasikan impian dan juga matlamat. Jadi itu adalah perkongsian kita pada malam ini. Jadi saya recap balik. Ini merupakan 3 cara bagaimana cara untuk anda membuat satu keputusan tanpa menggunakan emosi ataupun tidak terlalu mengikut emosi. Yang pertama sekali adalah kita kena ambil masa untuk berfikir. Sebabnya bila kita marah-marah ke tengah down ni, kita tak rasional kan, kita berada dalam satu tahap yang tak boleh berfikir dengan betul. Jadi kita kena ambil masa untuk berfikir supaya kita boleh bezakan mana yang lebih baik ataupun mana yang membawa ke arah yang lebih tak baik. Okay. Yang kedua, kita kena tenangkan diri dan juga tenangkan minda. You kena, sebabnya bila emosi ni, selalunya emosi-emosi yang kurang baik yang akan buatkan you buat keputusan yang tak baik. Jadi you kena tenangkan diri you kena tenangkan minda you supaya you boleh buat satu keputusan yang tepat. Yang ketiga, you kena jelas tentang matlamat you. Kadang-kadang maybe kita orang kata tak suka satu benda tu, tapi kalau kita punya matlamat tu berkaitan dengan benda tu kan, so you kena buat satu keputusan untuk capai matlamat. Sebagai contoh tadi, untuk student tadi kan, dia fikir dia nak buat assignment ke ataupun dia nak tangguh dulu, tapi matlamat dia nak graduasi cepat, betul? Jadi apa yang dia kena buat ialah dia kena jelaskan matlamatnya. Kalau dia betul-betul rasa dia nak graduasi tepat pada waktunya, dia pasti akan buat keputusan untuk buat kerja. Maksudnya you kena jelas tentang matlamat you, baru kita akan buat keputusan yang tepat dan juga betul. Jadi itu adalah perkongsian kita pada malam ini. Saya minta kepada anda semua untuk sharekan video ini kepada kawan-kawan, kenalan ahli keluarga anda, supaya kita boleh bersama-sama membantu mereka untuk mereka membuat keputusan yang lebih baik demi keluarga mereka, demi orang kata diri kita, kepada anak-anak mereka, kepada pasangan kita. Jadi itu adalah perkongsian kita pada malam ini. Sekian sahaja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa anda di Puncak Jaya.